Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menerangkan tentang teknik untuk menjawab soalan nombor 8 ya. Soalan novel ya. Baik. Apabila kita mendapat soalan novel, soalan nombor 8 ya, markah yang diberikan 10 markah ya. Seperti soalan pemahaman yang lain, biasanya kita perlu membaca soalannya dahulu ya. Contohnya soalan nombor 1 ya. Nyatakan kegunaan bahan sedia ada atau bahan percuma dari segi kesihatan dan kecantikan. 4 markah ni ya. Kemudian soalan yang kedua, soalan berdasarkan novel ya. Jadi untuk negeri Perak, novel yang perlu kita kaji iaitu novel Jendela Menghadap Jalan dan novel Songket Berbenang Emas. Okey. Jadi soalan seterusnya iaitu soalan novel. Dalam sebuah novel terdapat banyak peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Ya, berdasarkan sebuah novel anda kaji, pilih kedua peristiwa yang menarik dalam novel tersebut dan nyatakan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda. Okey, ini 6 markah. Okey. Jadi apabila kita dah melihat secara sepintas lalu soalan-soalan yang bakal kita jawab, jadi kita teruskan ke soalan yang pertama. Kita dah tahu soalan tadi, sekarang kita tengoklah petikan tersebut ya, supaya dalam petikan nanti kita boleh fokus pada bahagian yang perlu kita jawab. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan pecahan 1 ya, yang perlukan kita membaca petikan. Baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian buat jawab soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey. Kini Datuk bercerita tentang cara-cara menyembuhkan penyakit secara tradisional. Memang dalam soal ni Datuk boleh disebut pakar, macam doktor ya. Dia jenis manusia yang bijak memanfaatkan bahan sedia ada atau bahan percuma menjadi bahan kegunaan untuk kesihatan dan kecantikan. Okey. Seterusnya, misalnya hampas kopi dijadikan lotion tangan. Okey, ini dah menjawab kehendak soalan jadi kita cuba gariskan dulu ya. Okey. Tengok. Hampas kopi dijadikan lotion tangan. Okey, hampas teh pula ya, untuk menyegarkan mata. Okey, ubi kayu menghilangkan buasi ya. Ini antara jawapan-jawapannya lah. Lobak gula melancarkan air kencing dan mengurangkan sakit kepala. Okey, ada lagi biji mangga boleh dibuat tepung untuk masakan. Okey. Kemudian kulit mangga, ada juga penggunaan kulit mangga dikeringkan untuk membantu melancarkan pengaliran darah. Kita datang haid. Okey. Jadi kita dah menganalisis soalan dan juga kita telah mencari di manakah jawapannya. Okey. Jadi kita boleh menjawab dengan mudah nanti ya.
Kita tengok pula soalan 8 ni, bagaimanakah cara kita menjawabnya. Okey. Tadi saya dah gariskan soalan 1 tadi, di manakah jawapan yang perlu kamu ambil. Okey. Baik. Kita diberikan markah sebanyak 8 markah sahaja. Jadi kita tak perlulah kita diberikan markah sebanyak 4 markah saja. Jadi kita tak perlulah berikan isi yang terlalu banyak. Sekadar cukup saja, ya. Contohnya di sini kita ambil 4 isi saja daripada beberapa isi yang telah diberikan. Okey, ya. Apabila kita pilih isi tersebut, kita kena buat ayat yang lengkap, ya. Jangan kamu mula dengan isi saja tanpa membuat ayat yang lengkap, ya. Kerana penilaian untuk isi meliputi bahasa, ya. Jadi bahasa kamu mestilah lengkap, mesti ada subjek dan predikat. Okay. Kegunaan bahan sedia ada atau bahan percuma dari segi kesihatan dan kecantikan ialah hampas kopi dijadikan lotion tangan. Okey, sama, ya. Selain itu, ya, hampas teh untuk menyegarkan mata. Okey. Di samping itu, ubi kayu bagi menghilangkan puasir. Ya, berapa dah? 1, 2, 3. Sementara itu, lobak untuk melancarkan air kencing dan mengurangkan sakit kepala. Okay, jadi saya pilih 4 sahaja. Okey, kalau kamu tak mau pilih yang ni, kamu boleh pilih isi yang di bawah ni. Ya, pun boleh juga, ya. Kulit mangga dikeringkan untuk membantu melancarkan pengaliran darah ketika haid. Okey, boleh juga. Tapi pilih 4 sahaja. Tak payah pilih semua. Okey. Seterusnya kita ke soalan pecahan 2. Ada 2 cara ataupun 2 jenis novel yang boleh kita gunakan, iaitu jika kamu memilih novel Jendela Menghadap Jalan. Okey. Cara kita jawabnya macam ni, ya. Kita boleh pilih mana-mana peristiwa yang menarik, ya. Okey. Jadi saya dah masukkan di sini novel yang saya kaji ialah Jendela Menghadap Jalan karya Rohaini Mat Darid. Ayat pertama mesti ayat itu, ya. Supaya jelas kamu pilih novel yang mana. Okey, kalau kamu tak sebut yang ni, kamu tak boleh dinilai pada markah cemerlang, ya. Markah yang lengkap sebab tak sebut nama novel. Okey. Jadi tak boleh dapat markah penuh lah kalau tak sebutkan nama novel. Kemudian ayat kedua, 2 peristiwa menarik ialah peristiwa Daniel menyelamatkan Lily yang diculik oleh Haziq dan Rafiq. Sebutkan dulu peristiwa tersebut. Okey, kemudian buktinya. Okey, bukti peristiwa tersebut, ya. Menarik, ya. Buktinya Lily telah diculik oleh Rafiq dan Haziq lalu diikat di sebuah pondok usang di hujung kampung. Ya. Kemudian Daniel telah pergi ke pondok usang tersebut seorang diri pada waktu malam untuk menyelamatkan Lily. Kita dah cerita dah peristiwa ini menarik, ya, menarik perhatian kita. Okey, itu baru bahagian pertama untuk jawapan kita. Jadi kita kena jawab soalan, peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya. Ini kena jawab. Okey. Kalau tak ada yang ni, tak dapat markah yang lengkap. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana Daniel baru saja mengenali Lily. Tetapi dia sudah sanggup mengambil risiko untuk menyelamatkan Lily. Jadi kalau kamu buat ini, dah dapatlah satu isi yang lengkap, ya. Jadi isi ini akan dikira ni. Kamu nyatakan isi ni dah dapat satu markah, ya. Ni. Okey, daripada 2 peristiwa menarik ialah peristiwa Daniel menyelamatkan Lily. Kenapa kita sebut 2? Sebab kita nanti ada ayat lagi, ayat yang seterusnya, ya, untuk isi yang kedua. Kita sebutlah dulu siap-siap 2 peristiwa. Nanti kita guna penanda wacana untuk menyatakan ayat ataupun isi seterusnya. Okay. Jadi kamu menyatakan secara lengkap isi tersebut dan juga mengapa peristiwa tersebut berjaya menarik perhatian. Okey. Seterusnya,
Opsi yang kedua, kita guna penanda wacana. Selain itu, peristiwa Lily bersama dengan Gita dan Dana memberi pendapat tentang kubah di hadapan penduduk kampung. Kan mereka membincangkan isu kubah kan. Di hadapan penduduk kampung mereka memberikan pendapat. Buktinya Lily dan Gita serta Dana telah memberi pendapat kepada penduduk kampung untuk meletakkan kubah di atas masjid baharu dengan hujah-hujah yang bernas ketika penduduk kampung berkumpul di Dewan Orang Ramai. Okey, itu kita nyatakan peristiwa baru dapat satu markah. Okey, jadi kita sebutkan kenapakah peristiwa itu berjaya menarik perhatian saya. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana walaupun Gita dan Dana berlainan bangsa dan agama, mereka sedia membantu Lily untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan surau di kampung Sentosa. Okey, jadi lengkaplah isi kita. Jadi macam ni, kamu boleh dapat markah 2, 1, 2. Okey, 1, 2. Yang tadi pun 1, 2. Jadi 4 markah untuk isi. Kalau bahasa kamu cantik semua, kamu dah boleh dapat markah yang penuh. 6 markah ya untuk kedua-dua isi. Okey. Baik. Apa pula jawapan kita jika kita memilih songket, novel songket berbenang emas? Okey. Baik, kita tengok cara menjawabnya. Macam biasa, kamu kena nyatakan novel yang saya pilih ialah, ataupun novel yang saya kaji ialah Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayib. Ya, dua peristiwa yang menarik ialah peristiwa Dahlia menyelamatkan Said yang lemas di sungai. Kita sebutkan dulu peristiwa tersebut, buktinya. Okay. Buktinya Dahlia berani terjun ke dalam sungai di hadapan rumahnya yang arusnya deras untuk menyelamatkan Said yang lemas. Okay. Kita nyatakan dulu peristiwa tu. Ni dah dapat satu markah. Okay. Lepas tu kita kena jawab persoalan. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana Dahlia begitu berani mengambil risiko untuk menyelamatkan Said walaupun pada ketika itu arus sungai deras. Ya. Jadi tambahan pula, Said merupakan anak jirannya. Atun, iaitu orang yang selalu mencari kesalahannya, namun Dahlia tetap berusaha menyelamatkan Said. Jadi kan peristiwa ini berjaya menarik perhatian kamu. Kamu berikan sebab dia. Macam mana peristiwa tersebut berjaya menarik perhatian. Uraikan ini dengan jelas, barulah kamu boleh mendapatkan markah penuh. Jadi ini satu markah, ni satu markah, dan markah bahasa nanti 1. Jangan ada kesalahan. Ni novel yang saya kaji ialah, patutnya ada perkataan ni ialah di situ. Untuk kamu tambahkan. Okey, seterusnya isi kedua. Selain itu, peristiwa Dahlia keluar dari asrama demi kepentingan keluarga. Okey, sebutkan dulu peristiwa. Buktinya Dahlia sanggup berkorban dengan keluar dari asrama kerana ingin menguruskan adiknya yang masih kecil setelah ibunya dimasukkan ke hospital akibat tekanan mental. Okey, nyatakan dulu peristiwa tersebut. Bukti peristiwa tersebutlah. Kemudian peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana Dahlia sanggup berkorban dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan dirinya sendiri yang akan menduduki peperiksaan STPM tidak lama lagi. Okey, yang atas ni satu markah, yang itu satu markah. Panjang macam tu baru dapat satu markah. Jangan ingat satu ayat tu dah boleh dapat satu markah. Dia kena bergantung pada situasi juga. Kemungkinan kalau bentuk pemahaman dia satu ayat satu markah. Tapi kalau macam ni, macam kena hurai sikit baru boleh dapat markah yang lengkap. Jadi 2 markah campur markah bahasa, dah dapat 3 markah untuk ni. Okey. Ini skema yang sebenar. Daripada skema ni saya sudah pun menggarapnya dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey. Ini skema untuk novel.
Okey. Okey. Baik, seterusnya kita lihat soalan nombor 9 iaitu soalan rumusan. Ya. Apabila kita dah tahu kata kunci yang ada dalam rumusan kita, kesan marah. Okey. Jadi kita kena kenal pasti satu lagi kata kunci ataupun fokus kita yang lain yang ada dalam ni, iaitu mungkin berkaitan dengan marah juga dari aspek yang lain. Contoh mungkin cara ataupun punca kemarahan tu, ya. Jadi kita tengok dulu dalam petikan ni apakah fokusnya, ya. Jadi kita dapat kenal pasti fokus tersebut dengan kata kunci merujuk kepada sama ada faktor ataupun cara mengatasi. Kita tengok ni, ya. Okey, kita baca dulu, ya, soalan yang ada di sini, ya. Okey, baca petikan dengan teliti dan dan juga bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak lebih 120 perkataan. Ya, anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Okey. Ayat pertama. Okey. Kita dianjurkan agar mengawal atau mengurus perasaan marah. Okey. Mengawal atau mengurus perasaan marah. Okey. Jadi apakah kata kunci kita boleh dapat daripada ayat pertama? Okey. Belum lagi. Yang ni baru tema dia. Kita tengok ayat kedua. Kita perlu bertenang semasa marah. Okey. Di sini kita dah nampak kita perlu bertenang. Kita perlu ni biasanya untuk langkah, ya, untuk langkah, ya. Jadi kita perlu bertenang ketika marah. Kita dah nampak dah macam ada idea lah di situ kan, perlu. Okey, antara usaha untuk menenangkan diri ketika marah adalah dengan cara menarik nafas dalam-dalam dan mengosongkan fikiran. Itu dia tunjuk cara untuk bertenang. Jadi ni bukan satu isi baru, ni penerangan. Okey, kemudian seterusnya, ayat yang seterusnya, kita juga boleh menggunakan daya imajinasi untuk menggambarkan suasana yang tenang sambil menutup mata, kemudian melepaskan nafas perlahan-lahan bagi menenangkan diri. Okey, walaupun macam langkah, tapi dia sebenarnya langkah untuk bertenang. Dia langkah untuk bertenang, dia bukan satu fokus yang baru, ya. Okey, seterusnya kita tengok. Dalam keadaan sedang marah, kita perlu mengambil masa untuk memberikan maklum balas. Adakah ini juga boleh dikatakan sebagai satu isi? Okey. Tadi tu dah terang tentang cara untuk bertenang. Sekarang ni kita nampak yang ni kita perlu mengambil masa untuk memberi maklum balas. Ya. Dia kata dalam keadaan sedang marah. Jadi kita anggap ini sebagai langkah, ya, untuk mengawal kemarahan, ya. Okay, jadi anggap ini sebagai satu langkah, ya. Teknik kiraan 1 hingga 10 boleh digunakan sebelum memberikan sebarang respon ketika marah. Okey, ini dia tunjuk cara, ya, untuk menguruskan kemarahan tu. Seorang itu perlu cenderung untuk buat kesimpulan dengan mudahnya. Oleh itu, kita perlu mengambil masa yang secukupnya sebelum menjawab sebarang respon. Okey. Okey, ini masih huraian yang tadi, ya. Untuk huraian cara untuk memberi respon tu, ambil masa sikit, ya. Kemudian, jangan mengucapkan perkara pertama yang terlintas dalam fikiran kita. Okey. Yang ni mungkin langkah, ya. Langkah. Jangan mengucapkan perkara pertama terlintas dalam fikiran. Okey, ni langkah, ya.
Kita gariskan sebagai langkah. Okey. Kita perlu berfikir sedalam-dalamnya sebelum berkata-kata dan dengar dengan teliti perkara yang dikatakan oleh orang lain. Okey. Jadi yang ni pun mungkin kita boleh dianggap sebagai langkah ya. Kita perlu berfikir dengan sedalam-dalamnya. Okey. Itu langkah. Bolehlah. Okey. Okey, ini pun sebagai langkah jugalah. Okey. Seterusnya ada perkataan apa lagi? Dalam perenggan yang baru, kita juga digalakkan untuk membasuh muka atau mandi apabila berada dalam keadaan marah. Ini pun cara ya untuk mengawal kemarahan. Digalakkan untuk membasuh muka atau mandi apabila berada dalam keadaan marah. Okey. Jadi kita kena ambil tindakan sebegitu. Lagi, apabila seorang membasahkan tubuhnya, kedinginan air akan menyejukkan sistem saraf yang dalam keadaan tegang disebabkan emosi marah. Okey, jadi ini macam huraian. Setelah membasuh muka atau mandi, seorang yang marah akan merasa lebih segar dan tenang. Okey, huraian juga. Namun seandainya masih tidak mampu untuk menguruskan perasaan marah itu dengan baiknya, kita perlu berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan bantuan. Okey. Jadi ini macam ada perkataan kita perlu kan. Ni cara untuk kenal pasti itu isi lah kan. Kita perlu. Jadi ini kita anggap sebagai isi. Okay. Untuk kaunselor untuk mendapatkan bantuan. Okey. Kemudian seterusnya, kaunselor akan membantu dan membimbing kita mengendalikan perasaan marah itu. Ya. Kemudian bantuan daripada kaunselor tersebut dapat membantu kita bersikap lebih positif dalam mengawal kemarahan bagi membolehkan kita menjalani kehidupan dengan lebih baik. Okey. Jadi itu salah satu daripada isinya juga ya, iaitu langkah. Seterusnya, ada tak lagi isi? Kaunselor akan membantu dan membimbing kita mengendalikan perasaan marah. Ini macam huraian kan. Bantuan kaunselor daripada kaunselor tersebut dapat membantu kita bersikap lebih positif dalam mengawal kemarahan bagi membolehkan kita menjalani kehidupan dengan lebih baik. Itu pun juga huraian. Okey, jadi kita tengok perenggan yang seterusnya. Seseorang yang gagal mengawal rasa marahnya mampu bertindak di luar kawalan, termasuk mencederakan orang yang dikasihi. Ni macam bahan grafik tadi kan. Bahan grafik tadi itu kesan marah. Kesan marah. Jadi saya gariskan ni dengan warna lain lah. Sebab ini menunjukkan satu lagi fokus kita ya. Mampu bertindak di luar kawalan. Okey, seorang yang gagal. Seorang yang gagal ni maknanya kesan lah ya. Dia tak tulis kesan gagal, tapi kita tahu ayat tu menunjukkan seorang yang gagal mengawal rasa marahnya boleh mencederakan orang lain. Okey. Yang kedua, apabila kemarahannya itu sudah mulai reda, dia akan menyesal perbuatannya itu, namun penyesalan itu tidak berguna kerana perkara buruk telah pun berlaku. Persis peribahasa sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian tidak guna. Okey, kemarahan yang dilepaskan tanpa berfikir, yang tu semua huraian ya. Kemarahan yang dilepaskan tanpa berfikir, okey,
mampu merenggangkan hubungan antara satu sama lain. Nah, yang ni saya anggap satu isi baru. Ini kita gariskan. Hal ini demikian kerana seorang yang sedang marah lazimnya akan mulakan kata-kata kesat yang menggores hati orang lain. Okey. Baik. Jadi di sini kita nampak ada dua fokus, iaitu fokus yang pertama tentang kita perlu ni semua cara. Cara. Yang ni seorang yang gagal mengawal, kemudian dia ada apa yang berlaku tu, itu adalah kesan. Jadi fokus rumusan kita ialah cara mengawal kemarahan dan juga kesan kemarahan. Okey. Baik. Kita tengok bahan grafik tadi ya. Kan? Jadi ni kesan lah. Kesan ya. Jadi kita boleh ambil ni, kita kena buat ayat sendirilah. Kalau stres je kita tulis macam tu dia tak lengkap. Jadi kita bina ayat ya yang menunjukkan ayat tu ayat yang lengkap, ada subjek dan predikatnya ya. Tetapi masih membincangkan kesan. Pendek-pendek je ya untuk isi ni lah. Baik. Jadi cara untuk menyusun jawapan yang baik ya. Kita tengok. Baik. Kita dah kenal pasti tadi senarai isi ya, iaitu yang pertama, seorang tu perlu bertenang semasa marah. Yang kedua, ambil masa untuk berikan maklum balas. Yang ketiga, jangan ucapkan perkara pertama yang terlintas dalam fikiran anda, sebaliknya cuba lambatkannya. Yang keempat, berfikirlah dengan sedalam-dalamnya sebelum berkata-kata dan dengar dengan teliti perkara yang diperkatakan oleh orang lain. Yang kelima, membasuh muka atau mandi apabila berada dalam keadaan marah. Yang keenam, perlu berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan bantuan. Okey, ini dalam petikan tu ya, dalam petikan. Seterusnya kita tengok kesan marah. Kesan marah yang ni dalam bahan grafik. Penyakit jantung, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, permasalahan pernafasan, sakit kepala, serangan jantung, strok, bertindak di luar kawalan, termasuk mencederakan orang yang dikasihi. Ini daripada bahan satu. Merenggangkan hubungan antara satu sama lain, ini juga dari bahan satu. Okey. Seterusnya, kita dah dapat isinya, kita kena susunlah elok-elok ya. Jadi fokus ada dua dalam rumusan ini. Rumusan membincangkan cara-cara menguruskan kemarahan dan kesan marah kepada kesihatan. Kesan marah kepada kesihatan ni kamu boleh tambah ya kepada kesihatan. Ya. Sebab dalam tu kita nampak kesan marah je kan. Ini kamu boleh tambah ya. Jadi macam ni dah boleh dapat markah untuk pendahuluan luar markah. Cara-cara menguruskan kemarahan ialah kita perlu bertenang semasa marah. Saya ambil isi pertama ya. Jadi kamu mula ayat dengan cara-cara menguruskan kemarahan ialah. Itu termasuk isi pertama. Kita kena ambil 4 dari untuk fokus 1 dan bukan 4 untuk daripada fokus 2. Tengoklah mana sesuai. Yang penting ada 8 isi semuanya. Okey, isi kedua, selain itu kita juga digalakkan membasuh muka atau mandi apabila berada dalam keadaan marah. Ini isi yang kedua. Saya ambil juga daripada bahan satu ya. Di samping itu kita perlu berjumpa kaunselor untuk mendapatkan bantuan. Okey, ini isi ketiga. Saya ambil juga daripada bahan satu. Okey, dah 3 isi saya ambil bahan satu ya. Sepatutnya ikut kesesuaian lah. Kalau 4 pun boleh, kalau 3 5 pun boleh ya, ikut kombinasi yang sesuai. Okey, sebab kalau kita nak mengelakkan isi yang paling panjang, kita ambillah fokus yang isi dia kurang ya. Fokus yang perkataan dia tu lebih pendek-pendek kan. Okey, jadi fokus yang kedua, kesan marah kepada kesihatan ialah seseorang akan bertindak di luar kawalan termasuk mencederakan orang yang dikasihinya. Okey, saya ambil isi tu. Selain itu, marah boleh menyebabkan stres dan penyakit berkaitan jantung.
Okey, sementara itu, marah boleh menyebabkan gangguan tidur, malah menyebabkan permasalahan dalam pernafasan. Okey, jadi yang 5 ni saya ambil daripada ni ya. Jadi tak boleh tinggal mana-mana bahan satu daripada petikan, kena ambil juga, bahan 2 pun kena ambil juga. Walaupun 8 isi kamu boleh dapat daripada bahan satu, tapi kamu tak boleh tinggal yang ada dalam bahan 2. Kalau ada fokus ketiga pun kena masuk juga fokus ketiga. Okey. Setakat ni kita ada 2 fokus saja yang kita jumpa. Kalau ada fokus ketiga kena masukkan juga, walaupun satu isi je kena masukkan juga ya. Okey, jadi kita tengok pula penutup ya. Kesimpulannya, setiap individu perlu bijak menguruskan kemarahan agar hidup lebih sejahtera. Okey, 91 patah perkataan ni wajib tulis ya. Jadi kita buat 4 perenggan supaya memudahkan pemeriksa untuk melihat fokusnya ya. Rumusan ini membincangkan cara, yang ni pendahuluan. Kemudian fokus 1, cara-cara menguruskan kemarahan, 1 perenggan. Kemudian kesan marah kepada kesihatan, 1 perenggan lagi, dan penutup 1 perenggan. Jadi semua buat 4 perenggan, lebih memudahkan pemeriksa untuk menanda kertas kita ya. Jadi ni dia punya skema sebenar ya. Okey, daripada ni lah saya dah susun murnikan ya. Jadi macam tadi lah. Okey. Itu sajalah tentang rumusan ya. Jika ada apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya saya ataupun Ustazah Hamidah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.